namun engkau tak peduli. Malu, malunya orang tak sudi. Namun apa daya Barang tak ikut. Mengapa terjadi Bicara melepas sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini? Dikala hatiku terlukis namamu. Kalau memang tiada jodoh, apa lagi? Aku heboh, aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Pilu, pilu sepilu-pilunya. Namun engkau tak peduli. Malu, semalu-malunya. Namun apa daya, orang tak sudi. Malu, semahu-mahunya. Namun apa daya, orang dah benci. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku, aku malu. Muzik tanpa henti selama 50 minit untuk temani anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Sinetron Menyinari Hidup. Sampai ke ujung, sampai hujan, sanjung gaduk naik.
Berhati-hati supaya kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan pastikan rumah yang ditinggalkan berada dalam keadaan yang selamat. Kami di Sinar sentiasa akan menghiburkan anda di mana jua anda berada. Terus berhibur bersama Sinar, menyinari hidupmu. Hafni dan Elizad ni, mereka berdua memang suka hiburkan dan sampaikan info-info yang bermanfaat untuk anda. Kalau tak percaya, dengarlah Borak Medik Duo Sinar di aplikasi Shock. Banyak info-info tentang penyakit-penyakit dan tips-tips kesihatan. Mereka ditemani oleh pakar-pakar kesihatan dan perubatan. Jadi, dengarkan Borak Medik Duo Sinar, stream di Shock SYOK. Kini anda boleh dengar Sinar dengan stream di Shock, YouTube dan dengarkan melalui Astro saluran 857. Hilangkan stres dengan Pagi di Sinar. Ruahan rasa. Kita jauh. Penuh info bersama Dina di Sinar Solo. Macam mana nak nyah baukan almari anda yang hapa? Berhibur dengan Duo Sinar. Tahu tak, pernah rasa tak aiskrim durian goreng? Mana ada aiskrim tu digoreng? Ya. Aiskrim tu sejuk kalau goreng dia cair. Rehat dan relax bersama Falik. Awak sekarang ni ucapannya kepada siapa? Untuk suami saya, birthday dia. Semoga diberi kesihatan dan panjang umur lah. Menyinari hidupmu dengan hiburan terbaik di Sinar. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can To be a better to be a man. better Wah, man. tu je aku yang tahu. Cepat sikit masuk. Love is all around. Love is all around. I know some have fallen on stony ground, but love is all around. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm. Pouring rain. Give me endless summer. Lord, Okay, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami semua untuk mengingatimu, mensyukuri segala nikmatmu dan memperelok ibadah kami kepadamu. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami yang tidak ada kesudahannya. Surah Sad ayat 54. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala katakan wa syrah lana hadhihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all of you, Al Ujab Circle. How are you doing today? Feeling good? Dah malam. Okay, yang dekat Zoom apa khabar? Yang dekat
Yang dekat mana ni? Yang dekat YouTube. Apa khabar semua? Adakah anda dalam keadaan yang gembira sekarang? Gembira tak? Woi, gembira tak? Gembira tak gembira ni? Ha? Biru mata I Sifu. Okay, so mudah-mudahan kita semua Allah izin untuk sentiasa gembira. Walau dalam keadaan apa sekalipun, Allah izin untuk kita sentiasa gembira dan gembira dan gembira, insyaAllah. Okay, so Kak Miza nak cari orang yang bertuah hari ini. Okay, korang semua happy Okay, link YouTube ada tu boleh copy je. Link YouTube is ready. Link YouTube is ready Kak Miza nak make fokus. Link YouTube. Nah, ambil ni link YouTube. Siapa yang tak happy dia kena belajar lagi untuk jadi manusia yang happy. Sepatutnya kita kena happy-happy. Yang kau tak happy tu kenapa? Kan? Kenapa tak happy? Kenalah happy. Kalau tak happy kena belajar daripada orang yang pandai menghappykan diri. Okay? So, hari ni giliran Kak Miza untuk mempengerusikan AUC Day. Ini bukan AUC Manager Day ini AUC Day tau. Okay, jadi Kak Miza nak mulakan kita punya AUC Manager Day hari ni dengan menjemput dan mempersilakan seorang yang telah berjaya memenangi award. Okay, Kak Miza nak jemput. Sekejap, Kak Miza nak jemput beliau ni. Kak Miza share Kak Miza punya screen dulu supaya korang dapat agaklah siapa dia. Okay. Baru je join Forever sebenarnya. Okay, kita nak dengar sharing daripada new supervisor. Bulan September hari tu dia supervisor. Okay, kita nak dengar sharing daripada Kak Dina. Okay, Kak Dina daripada Seremban kan, daripada Negeri Sembilan kan Kak Dina ni kan. Dia dekat-dekat dengan Sepang dari rumah dia. Okay, jadi Kak Dina ni dia sebenarnya stokis kepada beberapa founder produk dekat Malaysia ni. Dan Kak Dina dia terpaksa berhenti kerja sebab dia accident. Dia seorang pekerja yang bagus, sangat-sangat bagus, sanggup overtime, sanggup mengkayakan bos dia. Kan sebab tu kalau korang perasan Kak Miza pernah post dekat FB Kak Miza, orang yang pekerja cemerlang dekat tempat kerja dia, kalau dia buat bisnes dia mesti boleh cemerlang. So Kak Dina ni dalam masa awal-awal join tu nampak macam tak berapa nak confident sangat apa semua, tapi alhamdulillah dalam masa sekejapan saja Allah dah izin untuk Kak Dina jadi supervisor. Okay, so September hari tu sekarang tengah menyusul rentak langkah untuk buat 50 cc sebulan untuk F2D level 1 bulan pertama. Okay, so Kak Dina ada tak Kak Dina? Mana Kak Dina? Ada pun Kak Dina. Okay, Kak Dina. Persilakan meng-unmute. Mana Kak Dina? Ada unmute pun. Inilah Kak Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Kak, silakan. Good morning semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Morning semua. Okey, terima kasih Sifu untuk bagi peluang Kak Dina untuk share hari ini. Okey, tak ada apa kot yang special sangat. Tapi sebelum tu Kak Dina share dulu. Kak Dina daripada mana? Nama penuh Siti Nur Sadina binti Saidin. Okey, boleh panggil Kak Dina aje. Kalau FB Sadina Saidin. Akak asal daripada Baling Kedah tapi sekarang menetap di Nilai Negeri Sembilan. Memang sepadan dengan Sepang. Ya. Okey. Dulu akak bekerja 17 tahun bekerja dekat logistik company. Last position is assistant manager. Masa tu last ni untuk manager lah. Manage import department, operation dan also custom department dan customer service custom department. Based dekat Kelana Jaya. Tapi Allah takdirkan akak insiden dan bulan 4 2019 akak insiden. So tak boleh recover balik. Bulan 8 berhenti kerja. Jadi bila berhenti kerja memang berhenti macam tu je. Tak ada apa-apa, kosong.
tak tahu apa nak buat tapi just gamble, minta dengan Allah nak berhenti kerja. Dan lepas berhenti kerja, start bulan 11 macam tu, Kak Dina memang daripada lepas berhenti tu memang selalu minta dengan Allah lah, hadirkan aku something yang aku boleh buat untuk bantu ramai orang kat luar sana. Akak tak tahu apa, tapi itu yang akak nak dalam hidup akak lepas akak berhenti. So start lah masuk, kata apa, cari bisnes semua kan. Dan start bulan 11 2019, Kak Dina mula ceburkan diri dalam bisnes online. Okay. So mulalah berjinak-jinak sampailah sebelum jumpa dengan Forever, Kak Dina ada buat 8 bisnes actually. Semua sekali 8. Bukannya 5 tau Sifu, 8 sebenarnya. Semua sekali. Dah tu. Sebab Kak Dina aktif dekat online dan also offline. Akak ada juga buka booth merata-rata tau. Sebab akak jenis orang yang memang suka berkawan, suka bercakap dengan orang, macam tu kan. Jadi memang suka buat offline business. Okay. So daripada 8 tu, 5 company, 5 produk yang memang akak aktif FB. So akak aktif buat FB lah. Dan Alhamdulillah daripada 5 tu juga, 3 akak stokis dan leader, master leader untuk produk tu. Dan ada tim juga kat bawah lah. Okay, macam mana akak boleh pilih Forever Actually mula-mula cari Forever ni, akak nampak Anissa, akak punya leader upline akak. Selalu nampak dia sharing-sharing tapi tak tahu apa yang dia jual. Dan kebetulan daripada kerja dulu lagi sampailah sekarang, Kak Dina memang ambil tanggungjawab yang orang kata apa, bukan tanggungjawab jugalah, memang big why yang paling besar dalam hidup akak iaitu mak dengan ayah. Sebab akak kan nak sulungkan daripada 10 beradik. Walaupun ada adik lelaki yang ramai, tapi selalu letak dalam diri, even kita anak perempuan, kita dah kahwin, tapi buat kata ustaz, tanggungjawab kita tetap ada selagi mak bapak kita hidup. Jadi benda tu akak pegang. Akak memang pegang sangat dalam hati akak. Dan kalau orang kata, kalau lepas berhenti kerja tu, kalau setakat nak makan, nak pakai, nak apa, memang husband boleh buat, tanggung. Nak kereta, nak apa, semua dah ada. Tapi big why yang besar tu, macam tak lepas tau. Sebab akak tak ada, tak ada income sendiri kan. Income daripada bisnes-bisnes sebelum ni, dia macam kejap ada, kejap tak ada. Tambah lepas akak sakit teruk bulan 10 last year sampai bulan 3 this year. Bila akak start balik macam tak ada langsung income. Memang agak struggle. Stok banyak, tak boleh jual. Lepas tu macam struggle lah. Tapi still buat. Still lagi posting, still lagi kata apa, sharing semua produk tu dengan semua orang. And then bila start jumpa Anissa, nampak Anissa punya posting, akak start WhatsApp dia sebenarnya 4 hari bulan 8. Dia ada share semua, tak terbuka hati lagi. Tapi 9 hari bulan 8 tu akak ada pergi ambil vaksin second dose tau. Dan Allah nak takdirkan akak sakit teruk sangat lepas kena vaksin tu. Memang tak boleh bangun langsung. Dan masa tu teringat pasal Anissa punya sharing pasal yang Forever semua, produk-produk Forever. Dan akak macam kata apa, order dengan dia. Order set untuk akak dan set untuk ayah. Sebab akak cari Anissa sebenarnya untuk ayah. Ayah ada kencing manis. Jadi set 2 set tu lah. Dan betul-betul kata apa, ajaibnya Forever ni, lepas akak minum sekali je hari keempat yang memang teruk sangat sakit tu, lepas minum petang tu pukul 5 lebih, malam tu akak boleh bangun tau, boleh masak semua. Sampai husband pun terkejut, dia kata 4 hari awak tak bangun, tiba-tiba hari ni awak boleh bangun, boleh masak, dia kata macam tu kan. Apa awak buat, dia kata. Lepas tu akak cakap lah, akak memang makan ni lah, tunjuk dengan dia kan. Lepas akak sihat tu, orang kata terfikirlah hati tau, adakah benda ni yang selama ni aku minta dengan Allah yang orang kata apa, yang aku nak bantu orang lain untuk sihat. Sebab kalau korang ada yang friend dengan akak, nampak akak punya profile, akak ada tulis sana tau, suka bantu orang untuk sihat, cantik dan gembira. Sebab itu memang akak punya trademark daripada dulu lagi. Memang akak suka nak tengok orang cantik, orang sihat kan. Lepas tu bila dapat Forever tu akak start dah. Akak memang 11 bulan tu akak beli dan akak terus join jadi member. Tapi akak tak, bukannya untuk berniaga tau, akak memang tak ada ni untuk berniaga. Anissa dengan si Miza pernah buat Zoom dengan akak. Si Miza pernah tanya apa akak punya ketakutan semua kan. Masa tu sebenarnya babak fikir akak dah selesa dengan produk-produk yang sebelum ni. Jadi macam kata just nak fokus yang tu lah. Yang ni just nak makan tapi nak share manfaat je kan. Tapi tak sangka dalam nak share-share tu tiba-tiba ter-VIP 25 hari bulan 8. Dalam masa berapa hari, 14 hari macam tu kot. Ter-VIP 25 hari bulan 8. Lepas VIP tu terdapat satu pula PC 26 hari bulan 8 tu, orang join dengan akak.
Lepas tu 26 dan 28, 30 dapat lagi seorang PC. Orang join dengan akak. Dan orang-orang yang datang kat akak ni sebenarnya akak tak tahu dia orang pun masa tu. Langsung tak kontak. Tapi mungkin Allah hadirkan apa yang akak minta. Macam Sifu selalu sebut. Macam Anissa selalu ajar akak, apa yang akak selalu ajar. Kita minta dengan Allah hadirkan kita orang-orang yang boleh kita bantu. Sama ada untuk dia orang untuk sihat ataupun bantu dia orang untuk tambah pendapatan. Jadi Allah hadirkan kat akak masa tu orang-orang yang memang sakit. Yang tiba-tiba dia orang kontak akak. Lepas tu diorang ceritalah, minta macam kata share, kata dia ada masalah tu, masalah ni. Lepas tu yang seorang ni kontak akak sebab mak dia ada COVID yang teruk, minta tolong akak doakan. Tengah malam pukul 1 pagi dia WhatsApp akak. Jadi pada sana akak mula share sikit-sikit tau. Agak takut sebab masa tu tak faham pun sangat pasal Forever ni tau. Tak macam tak ni sangat pun, tak faham sangat. Tapi dia share apa yang akak dah rasa. Apa yang Forever bagi, kebaikan yang akak dapat dengan Forever tu. Dan kebetulan akak pernah share dalam grup 23 hari bulan 8 adik akak kena positif COVID. Lepas tu dengan keadaan ayah yang kecil manis, akak memang betul-betul risau sangat. Tapi Alhamdulillah dengan Forever juga dengan produk Forever juga, adik yang memang positif tu sampai 3 kali tau KKM panggil untuk buat swab test sebab dia orang pelik, langsung tak ada simptom. Even kalau KKM kata kalau simptom positif ni dia akan ada sikit lah, at least sakit kepala macam tu kan. Tapi dia tak ada, dia sihat. So dan nak share dengan korang sekarang sebenarnya, kes daripada adik akak tu sekarang macam nurse kat Baling sana, hospital Baling, ramai yang jual Forever tau. Sebab kes pada adik tu. Maknanya asbab tu bagi banyak kebaikan untuk orang lain. Dan bila habis bulan 8, Anissa beritahu akak punya sale berapa, dan Alhamdulillah dalam masa bulan 8 tu juga akak 5 cc dalam secara tak sangka-sangka je share-share tu, akak close masa tu 6.939 cc untuk bulan 8. Lepas tu dapat sale tu kumpul dalam 6,000 lebih juga. Dan paling yang terharu macam specialist sangat dapat bonus RM547. Dalam tak nak bisnes kan orang cakap kan, tak nak bisnes, lepas tu tak nak just share dengan orang, nak tolong orang sihat kan. Tapi Allah bagi akak satu orang kata rezeki dengan dapat macam tu. Dah lama tak dapat duit kat tangan macam tu kan. Lepas tu dapat tu macam okay, bincang dengan husband semua. Lepas tu husband dia macam nak tak nak masa tu sebab dia ada macam history kena MLM tau. Dia banyak kes dia husband akak. Jadi dia macam tak apa nak support lah. Tapi akak nak buat juga. Akak cakap dengan dia okay, bulan 9 tu memang start daripada akak join, akak memang tak pernah miss kelas. Bila akak tak pernah miss kelas, akak nampak apa Forever boleh bagi. Dan memang masa bulan 9 tu akak nekat. Akak cakap, okay, kalau betul-betul aku nak bantu orang lain, aku nak capai BY aku, jadi aku kena buat Forever. Bila akak selalu nampak Sifu Biza share, akak nampak akak punya upline yang Nisa, akak nampak sifu-sifu yang lain share, akak tahu dalam Forever ni akak boleh capai apa yang akak nak. Dalam orang kata apa, benda yang peluang yang Allah dah bagi, tunjukkan mata. Sama ada kita nak grab tak grab je. So akak start buat. Dan daripada bulan 9 tu juga Alhamdulillah, memang Anissa cakap, Kak, bulan ni akak target supervisor, dia cakap macam tu. Akak cakap insyaAllah, dalam hati tu, boleh ke aku buat 25cc lah, cakap macam tu kan, macam banyak je kan. Tapi tak apa, akak buat. Akak kerjakan macam Sifu kata, buat kerjakan kita punya yang gerak kerja kita punya FPO tu. Lepas tu akak juga buat name listing. Tapi name listing pun akak lebih kepada fokus dekat kawan-kawan yang akak kenal. Kawan-kawan yang akak kenal yang akak tahu yang bila akak share dengan dia orang, tak ada no. Tak ada no maksudnya macam bukannya tak ada no tu diorang terus terima, diorang terus nak buat Forever, diorang terus nak makan Forever. Tak. Tapi tak ada no tu maknanya at least diorang mendengar kita. Bila diorang mendengar kita, kita ada satu macam kekuatan tau. Kita ada satu macam orang kata keyakinan diri untuk buat lagi. Lepas tu akak mula share. Alhamdulillah bulan 9 hari itu semua sekali akak dapat dalam 6 orang tim, dan daripada 6 orang tu 5 orang VIP. Alhamdulillah 5 orang VIP. So itulah supervisor dalam bulan 9 baru ni dah jadi supervisor. Alhamdulillah. Kak Dina, tu ada soalan tu. Kak Dina buat bisnes lain dapat berapa income? Okay. Bisnes lain dulu kalau campur-campur daripada 8 company tu pernah dapat. 20k pun pernah dapat. Memang pernah dapat. Tapi
campurlah semua tu, bukannya satu-satu tau. Sebab dia setiap company cara pembahagian cara kita dapat income tu tak sama. Kita punya keuntungan tak sama. Dan ada company yang macam contoh satu ni yang memang akak pegang lama, sebab semua tu akak buat sama tau. Akak tak pernah, akak bukan jenis orang yang satu company akak lompat-lompat, tak. Akak buat semua sama. Akak memang bahagikan sama rata. Ada satu tu dia macam lebih kurang macam selalu Sifu kata, dia ada point. Okay, nak achieve dia punya point tu, untuk semua team yang join dia, untuk semua member dia, dia bagi sama rata 10%. Tak kisahlah kau leader ke, kau siapa ke, semua 10%. Tapi nak achieve dia punya bonus kedua, macam kita dapat dekat Forever ni, memang agak struggle sebab dia letak point dia tinggi. Dan pengiraan point dia tu bukan berdasarkan yang harga jual macam Forever tau. Dan bukan juga harga yang diskaun 10% tu, tak. Dia ada cara pengiraan dia dan kita memang struggle. Walaupun akak ada ramai anak tim, tapi anak tim katalah diorang boleh dapat save bulan tu 6,000. Tapi akak nak dapat akak punya bonus tu agak struggle kalau akak tak buat betul-betul. Kalau akak tak ada stok yang banyak lah, maknanya keluarkan duit yang banyak untuk beli stok. Okay, so puas hati? Okay, thank you so much Kak Dina. Okay, so apa yang Kak Miza nak simpulkan dekat sini, Kak Dina ni awal-awal dia bukan dia nak buat pun. Okay, awal-awal dia bukan nak buat betul-betul pun Forever ni. Dia kata nak cuba je kan. Dia nak cari suplemen untuk dia punya vaksin kan. Tapi tengok apa jadi dekat dia. Tengok apa jadi dekat dia. Okay, so Kak Miza nak bagi tahu dekat korang apa yang korang kena buat untuk sama-sama jadi macam Kak Dina dan mendapatkan eagle macam Kak Dina. Korang tahu tak, Kak Dina ni dengan Nisa, dia bukan saudara, bukan kawan. Tak kenal tau. Kak Dina tak kenal Nisa, bukan saudara mara, cuma kawan dekat FB saja. Okay, so Kak Miza nak tunjukkan dekat korang FB Nisa. Kak Miza nak share dekat korang FB Nisa. Mana FB dia? Kejap ni FB Nisa. Okay, so memang wajar dicontohilah. Nisa ni dia seorang yang konsisten bila buat sharing kat Facebook. Dia dengar kata Kak Miza. Kak Miza cakap dengan korang apa? Kan? 2 bisnes, 2 lifestyle ataupun 4 bisnes, 2 produk. Okay, at least 6 posting setiap hari. Nampak? Ini posting bisnes. Okay, ini posting pasal lifestyle. Kan? Ini posting pasal produk. Ini posting pasal lifestyle. Ini posting pasal bisnes. Ini pasal bisnes. Ini bisnes. Ini nampak ni? Nampak tak? Korang nampak tak? Konsisten tau. Nampak? Ini pasal produk. Walaupun dia tiru je Kak Miza, tapi ni tak tiru Kak Miza. Ini dia idea dia sendiri kot. Nampak ni? Pasal produk, pasal bisnes, pasal lifestyle. Nampak tak? Korang nampak tak? Okay, dan satu lagi yang Kak Miza nak tunjuk, Nisa punya friend dekat 5,000 orang dah. Nampak ni? Dekat 5,000 orang dah. Korang punya friend berapa? Kak Miza cakap dekat FB personal, FB friend kena 5,000. 4,900 ni okey lah. Grade A. Tapi korang punya Facebook friend berapa ramai? Kan? Dan Kak Miza selalu ingatkan setiap hari add 20 orang, add 20 orang, add 20 orang kan. Setiap hari limit dia 20 orang. Kalau kita menerima friend request, kita add berapa banyak pun tak kisah. Tapi kalau nak add friend 20 orang saja. Kalau kita add friend lebih-lebih, kita akan kena block lah. Okay, jadi buat action ni. Okay, so benda pertama yang korang nak kena belajar, jadilah macam Nisa, Anissa Kahi, Nisa Kahi, wife kepada MC AFC. Okay, dia konsisten share. Mak ni dia tak ada Facebook. Jangan cari FB Money, dia tak ada Facebook. Kan? Jadi konsisten share 2 bisnes, 2 lifestyle, 2 produk setiap hari. At least 6 posting setiap hari ataupun lebih. Okay, lepas tu Facebook kena ada at least 4,000 orang, ni lah 4,000. Yang lagi bagus 5,000 friends. Okay, lepas tu apa yang Nisa buat adalah dia tak putus asa untuk follow up Kak Dina. Sebenarnya sebelum Nisa close Kak Dina lagi, Nisa dah beritahu Kak Miza dah. Kak Miza, saya ada prospek eagle, dia macam ni, dia buat macam bisnes, saya kesian kat dia. Saya nampak dia macam tak ada untung sangat. Jadi macam mana Kak Miza nak pegang hati dia. That's why Kak Miza buatkan macam GEP juga, panggil Kak Dina, jom. Kak Dina dan Kak Ati masa tu ada. Jadi kita tanya apa yang dia rasa. Jangan kita pergi serkap jarang je. Oh, orang ni tak nak. Sebab apa? Sebab dia dah kaya. Orang ni tak nak. No, bukan. Okay, semua orang ada peluang untuk buat forever. Ada orang cepat dia join. Ada orang dia tak apa-apa nak cepat. Macam mentor Kak Miza lah. Okay, so korang semua kena tahu mentor Kak Miza, Cik Ahmad Zahar, dia dah join forever dah. Alhamdulillah.
Syukur banyak-banyak. Dah ada seorang lagi cikgu Kak Miza yang mengajar Kak Miza Excel. Dia pun dah join Forever juga. Okay. Dia join under Iwan Amari. Ada tak cikgu Bina hari ni? Ada tak cikgu Syabina? Ada cikgu Syabina tak? Oh, tak ada dia hari ni kan? Okay, jadi tulis je nama prospek tu dekat name listing. Walaupun dia orang yang macam kita tak berapa nak senang nak close. Kak Miza tulis nama Najib Asada dalam Kak Miza punya name listing. Kan? Tapi siapa nak close, Kak Miza ke siapa? Kita pun tak tahu, Allah alam. Okay, jadi nak bisnes, awal-awal Kak Dina kata dia tak nak bisnes sebab dia selesa. Nampak tak So korang kena yakin tau, siapa pun depan mata kita ni, kalau kita kata kita nak dia, kita kena follow up dia sampai close. Okay Dan satu lagi tabiat Kak Dina, dia tak pernah miss kelas. Tak pernah miss kelas. Korang ada miss kelas tak? Okay, tak pernah miss kelas. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena selalu attend kelas. Kelas BO International, kelas Kak Miza especially-nya. Okay. So, lagi satu, selepas Kak Miza explain, selepas dia join kelas, semua kelas tu, Kak Dina dia makin yakin dengan Forever. Hanya orang yang yakin dengan Forever je, yakin dia akan dapat semua impian dia melalui Forever saja, dia akan betul-betul put effort dekat Forever ni. Yang tak yakin, yang tak nampak masa depan dia tak berusaha bersungguh-sungguh. Okay, jadi kita buatlah Forever ni bersungguh-sungguh dengan gembira, insyaAllah Kak Miza and semua leader-leader UC, Kak Lila, Kak Azaz, kita akan guide korang sampai korang berjaya insyaAllah. Okay, so yang kedua, Kak Miza nak bawakan korang semua. Ni Kak Miza belasah tim Makni jadi. Okay, so Kak Ani ni kan, dia selalu cakap dengan Kak Miza, Akak tak reti lah Kak ni, semua benda dia tak reti. Dia tak reti ni, dia tak reti tu, semua benda tak reti lah. Kan tak pandai, nak cuba-cuba lah. Kan, tapi tengok apa jadi dekat Kak Ani, dia konsisten buat 5 sisi dan bulan September alhamdulillah Kak Ani dah capai supervisor dah. Duduk kat rumah je. Okay, so mana Kak Ani? Kak Ani mana Kak Ani? Kak Ani ready? Kak Ani. Buka unmute Kak Ani. Ini dia Kak Ani. Kak Ni macam dah kurus je Kak Ni. Demam. Kurus Oh demam. Sama je. Sakit tekak lah. Oh ya ke? Okey silakan. Kurang sikit selera makan pun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah. Terima kasihlah pada Amiza sebab sudi bagi akak peluang. Dulu kan tak ada cerita sangat lah kan. Semuanya sebab bila dah tu terbisnes lah, terguna. Jadi tak adalah nak menarik sangat kan. Cuma itulah dah bagi peluang so sharing akak inilah share lah apa yang ada pada akak ni kan. Tak adalah habis sangat macam Dina tadi tu kan. Okay, so first akak nak kenalkan diri. Nama akak Norani Samin. Akak ni dari Kulai, upline Anissa lah. Start masuk Forever ni sebab guna masa tu ada masalah kesihatan. Selalu tengok upline akak Anissa, dia status je kan. Masa akak kena kolesterol. Jadi tu rasa tak sihat, rasa jantung laju gitu kan. Tu yang akak cari sesuatu lah. Sebelum tu pun memang pemakan suplemen juga. Tapi on off lah. Jadi nak dijadikan cerita tu orang kata nampak Nisa punya sharing tu kan. Tu lah tanya dia. Akak first ambil tu lah. Ambil kita punya minyak ikan kan. Alhamdulillah 2 hari akak ambil, nampaklah dia punya kesan dia. Terus bagi feedback lah pada Nisa kan. Nisa pun dia terus lah buat kerja dia kan. Akak mula minat cara macam best juga kan. Sebelum tu nak ikutkan suami saya pernah juga pakai. Tapi dah 2 tahun lepas dengan upline lain lah. Dia masa tu masalah gout. Jadi tu sebabkan nak pergi kerja tu ada leceh sikit nak bawa AVG kan banyak kan nak kena bawa sekali pergi. Suami dalam 2 bulan macam tu, 9 lebih, jadi nak bawa banyak tu jadi kurang
tak susah sikit lah. Jadi kemudian dah stop. Jadi bila akak dapat tahu pasal Forever ni, bila dah rasa itulah mula suami, lepas tu akak sendiri pun dah pakai, rasa best pula. Tu tanya dengan Nisa kan, macam mana nak masuk ahli semua, macam mana pula kalau guna suami punya dia punya ID kan. Tapi Nisa kata ni sebab dia upline lain, jadi ada sikit situ lah kan. Cakap boleh tak kalau akak ni sebenarnya Kiko kan boleh juga guna suami punya ID kan kalau pergi center, tapi malas lah, jauh kan nak pergi, malas nak pergi sana seorang-seorang lagi, selalu kena tikar dengan suami. Jadi akak rasa lagi senang lah kalau masuk dengan Nisa kan. Tu tanya dengan Nisa, macam mana cara kalau boleh tak kalau akak yang nak masuk. Lepas tu dia pun ajar lah kan, ajar. Akak tahu lah akak start masuk ahli Forever dengan RM20. Dan Nisa ada bagi tahu pasal ada plan baru. Time tu akak macam ada Forever daripada 15% diskaun pergi 5% kan. Jadi akak rasa tak puas hati tau. Kenapa pula kan tak 15% lagi. Lepas tu dia pun cerita. Lepas tu akak tertarik dengan yang VIP tu 30% kan. Akak decide pun macam nak gunalah benda ni kan. Macam dah seronok lah. Dalam pada tu Nisa ada bagi tahu akak lah peluang pun boleh guna, boleh buat income semua kan. Tahulah macam Miza cakap tadi, akak ni memang takut, memang tak confident langsung. Lepas tu bila tak ada kawan sangat, lepas tu bagi macam kata Nisa, semua by online apa semua kan, akak memang tak gerti langsung pasal gadget ni. Kurang sangat lah kan. Saya cakap FB sikit-sikit, lepas tu macam WhatsApp kau benda boleh lah kan. Lepas tu Nisa guide akak lah. Kemudian bila dah start buat tu akak dah nampak lah first time Forever bayar bonus tu. Ya Allah ya Tuhan, macam tak sangka kan akak dah berhenti kerja kilang je dah dalam tahun 15 tahun gitulah akak dah berhenti kerja. Jadi dah tak pernah lagi nak pegang payslip kan. Harapkan suami kalau bagi duit belanja ke kan. Lepas tu rasa seronok First time mula akak dapat income ni, taklah banyak bonus tapi bonus income setiap bulan tu. Jadi akak rasa betul lah Forever ni memang ada bayar lah macam ni. Jadi benda tu macam kita tak sangka kan. Berapa? First time tu memang tak banyak lah, dalam RM3 lebih. Tapi akak nampak benda tu masuk tau, ada tau. Sebelum tu kalau Miza tahu akak memang banyak ada juga jual Shakely, Amway. Tapi dia memang nak tapi tak bonus tak bonus pula. Tak ni lah tak nak bisnes lah, memang cakap dengan diorang nak pakai produk je sebab nak diskaun. Jadi akak ni lah masuk ahli, cakap tu je lah. Jadi bila tengok satu lagi macam bila masuk kelas ajar pasal sistem Forever ni, akak pun tak tahu yang ni MLM tau. Memang tak tahu. Cakap ya ke aku ni bisnes MLM ke macam tu kan. Tapi bila dah follow semua sistem dia, cakap cakap dengan suami, oh ya saya akak lupa nak cerita. Akak nak masa naik level ke VIP tu berat jugalah sebab masa tu kan kita kan baru pandemik kan Jadi suami dah lama tau tak pergi kerja. Jadi kita ada iSinar kan. Masa tu first time iSinar. Akak fikir tau, akak punya iSinar ni kan tak lama kan dah nak habis kan. Akak terfikir, macam mana kalau sekiranya akak ni modalkan tu untuk inilah invest pada Forever ni kan. Akak macam alah cuba je lah. Sampai cakap dengan Nisa, kalau Nisa ingat lagi akak tanya dia, Nisa betul ke kalau akak masuk ni tak menyesal? Saya cakap macam gitu tau. Nakkan confident tau. Sebab yelah dalam kat gitu kan baik tak apa nak ada. Lepas tu dalam pada tu akak ada jual baru first time Oro Design. Akak jual emas lah. Baru belajar juga. Jadi dalam masa tu dua lah kiranya akak agent emas. Lepas tu tuan Nisa ajak akak masuk Forever ni. Lepas tu Nisa yakinkan akak lah, Kak insya-Allah Kak apalah semua kan. Kata akak okey lah. Macam cuma cuba. Terus alhamdulillah lah nampak lah macam mana Forever ni kan
Lepas tu macam satu lagi akak suka sangat pasal produk ni lah. Akak fikir bila akak dah sihat, lepas tu akak bagi mak pula pakai kan. Mak ada bukan kencing manis, mak darah tinggi. Jadi akak pun dah mula bagi mak samalah. Kak, akak termute. Sorry. Akak start join Forever ni start bulan March ahli biasa, kemudian naik level ke VIP April. Jadi April tu lah akak terus aktif lah, belajar, masuk kelas apa semua kan. Memang daripada mula-mula memang tak gerti, langsung ni bolehlah top up sikit-sikit kan apa yang akak tak pandai ni, daripada macam segan, takut-takut nak share dengan orang. Lepas tu akak cuba juga beranikan diri. Lepas tu satu lagi yang akak pegang ni kan satu belasah je. Itulah kata-kata Nisa. Tak apa Kak, belasah je. Mungkin sebab itulah katnya kan. Macam orang lain pun bukannya tahu sangat dia kata gitu kan. Itu yang macam akak kuat lah. Masa first time nak share dengan orang, kawan sendirilah. Dia ada tengok suami akak ni, dia gawat. Bila gawat tu dia punya sendi lutut dia sakit kan. Jadi bila dia nak daripada sujud rukuk kalau nak semayang tu agak susah. Jadi dia saja ambil gambar untuk bagi akak, cakap abang dah boleh cangkung kata dia. Sebelum tu memang kalau ni memang tak boleh lah, ketat kata dia, ketat dia punya ni lutut kaki dia. Tapi lepas ambil Forever masa tu akak dah bagi dia dalam 2 bulan ke 3 bulan, dia tunjuk akak gambar lah. Masa tu dia kerja, tunjuk akak, abang dah boleh ni lah, cangkung dia kata gitu. Cakap seronoknya tu yang akak terus saja buat up status tu dekat WhatsApp. Sekali kawan akak ni boleh dia komen kan, akak pun cuba cakap dengan dia kira share lah dengan dia, cakap dengan dia akak alhamdulillah, cakap suami dah okey lah, kiranya ini kira baru tau. Lepas tu dia pun akak pun belasah je lah, cakap akak kenapa, sampai tu akak dah tahu juga dia tahu dia diabetes. Akak terus lah akak share dengan dia, Forever ni pun ada juga set diabetes, nak cuba ke macam itu kan. Alhamdulillah dia pun setuju. Itulah first akak punya panggil customer. Jadi macam akak semangat tau. Tu dia. Lepas tu sampailah sekarang macam jangan sampai orang kata lalu lalang ni kata boleh kita tekan Swiss orang kata nak buat sebab akak jalan terus saja. Kalau cakap status ke apa kan, nampak yang tak tahu pun nasihat, cepat-cepat je lah matching. Macam tu lah. Lepas tu rasa macam rasa rasa bersalah kalau kita tak bagi tahu kebaikan kalau kita guna Forever ni kan. Sambil-sambil tu share dengan diorang lah. Kalau nak buat income ke apa ke pun best juga. Lepas tu akak pun ada result kan. Jadi bagi tahu diorang lah sebenarnya benda ni tak tipu benda ni. Itu je lah yang nak cakap dengan diorang. Cuba ajak diorang lah. Lepas tu satu lagi macam akak ni pun tak pernah pandai. Jadi kalau disebabkan itulah agaknya mungkin juga kan akak punya ni sampai sekarang ni yang akak dah capai supervisor. Mungkin disebabkan satu lagi akak target apa tau. Akak nak diskaun 38% tu. Akak punya tamak ni akak nak 38%. Itu lah. Habis tu yang akak cuba buat kan, dah faham sistem dia macam mana, dia punya lenggok Forever ni macam mana. Dia akak, macam suami akak responsor balik. Lepas tu akak ajak anak akak semua masuk kan, nak naikkan CC semua tu. Dari situlah apa yang akak buat sampai akak dapat ternaik sampai supervisor sekarang ni. Kawan-kawan kat luar sana tu teruskanlah, semangat. Buat je. Akak yang cuba-cuba ni pun alhamdulillah lah kan ada result. Kan. Okay, so tengok Kak Ani ni dia macam orang biasa-biasa yang pemalu kan. Tapi tengok apa jadi dekat dia kan. Okay. So Kak Miza nak ucapkan tahniah juga sebab Kak Ani dia close orang Wahha.
Semua tu. Semua ter kan. Sebab apa? Sebab apa? Ni iPad Umi. iPad. Okey. Allah Akbar, budak ni mengacau pula. Sebenarnya apa yang orang yang ada result buat ni, dia konsisten share dekat FB, konsisten share dekat konsisten share dekat kawan dia tau. Kan Kak Miza selalu cakap kan, kita kena contact 5 orang setiap hari, kita kena contact 5 orang setiap hari kan. So siapa-siapa yang buat ni dapatlah result dia. Okay, dan korang tengok macam Kak Ani ni sekarang macam belum confident kan. Dulu lagi teruk. Tapi sekarang dah okey. Jadi apa yang Kak Miza nak bagi tahu adalah siapa pun kita ada education ke tak ada education ke, ada pengalaman ke tak ada pengalaman ke, as long as kita jaga hati kita, jaga hati baik-baik kan, nak tolong orang kan, dalam hati, jauh dalam hati, from the bottom of my heart, macam tu kan, dalam hati jauh ni, Allah aku teringin nak tolong orang, ya Allah aku teringin nak buat baik kat orang, ya Allah. Orang macam ni biasa dia berjaya. Dia tak tengok apa yang kita cakap sangat, tapi dalam ni apa ni, dalam ni gitu tau. Jadi korang semua kena ambil semangat, ambil iktibar lah daripada apa yang Kak Ani cakap tadi. Walaupun orang tu dia daftar RM90 sahaja pun tidak bermaksud dia tidak boleh berjaya. Okey, jadi siapa pun dalam kita kan, selagi dia ada menunjukkan minat untuk dia tunjukkan minat nak belajar, kita kena ajarlah. Macam tu. Okay, tapi kalau tak betul kena tegur jugalah. Okay, so thank you untuk Kak Dina dengan Kak Ani. InsyaAllah korang pun dah dapat banyak ilmu, banyak manfaat, banyak semangat juga daripada Kak Dina, CBM Kak Dina dan Kak Ani. So Kak Miza nak teruskan kita punya sesi hari ni dengan share dekat korang semua sekali. Sambung daripada apa yang CBM Azhar share minggu lepas. Kita nak masuk sistem, kita nak perdalamkan lagi, kita nak perkemaskan lagi kita punya sistem, ilmu pasal sistem. Okay, so hari ni Kak Miza nak share, nak masukkan dekat dalam korang punya jiwa sanubari tu tentang mission. 3 misi yang kita kena pegang kuat-kuat bila kita berada dekat Forever ni. Okay, so korang semua tahu dekat dalam Business Forever ni kita berada dekat bawah grup BO International, which is grup Sifu Datuk Desmond Kong, dan Sifu Datuk Desmond Kong ni adalah founder kepada BO International 933 Sistem Network Marketing. Okay, sistem ni sangat-sangat ajaib dan bila kita ikut dia, insyaAllah kita akan berjaya dekat dalam Forever. Okay, jadi kena percaya dan kena ikutlah. Okay, so 3 misi yang kita nak kena selalu pasak dekat dalam jiwa kita adalah H1, W2, F3. Ini misi tau. Kita ada 3 misi. Minggu depan Kak Lila akan ceritakan pasal 3 misi, tapi minggu ni Kak Miza punya tanggungjawab pasal 3 misi. Okay, so misi yang pertama, apa dia misi dia? Bukan nurse itu nurse, itu Kak Kemi. Ini mission. Okay. Alright, so misi yang pertama adalah health and beauty. You maksudnya kita lah. Kita kena sihat dan kita kena cantik. Okay, jadi misi pertama kita untuk buat Forever adalah kita nak sihat, kita nak cantik dan kita nak nampak awet muda. Nak nampak muda. Macam mana kita nak sihat, nak cantik, nak nampak awet muda? Kita kena guna produk. Ada tak korang yang join Forever ni belum guna produk? Kan Faizul walaupun dah baru dapat produk semalam, dia dah guna produk kan, AVG. Okay, so macam mana nak sihat, nak cantik, nampak muda? Kena guna produk okay, lepas tu kena guna semua jenis produk. Ubat gigi dah guna Forever ke? Kan, pencuci muka dah guna Forever ke? Shampoo guna Forever ke? Ubat ketiak guna Forever ke? Kan, vitamin C, minyak ikan, minyak zaitun, detox dah guna Forever ke? Madu guna produk apa? Kan, jadi kita kena pastikan mulai sekarang, okay, kita dan daulat kita kena guna semua jenis produk Forever. Barulah kita nampak sihat, cantik dan awet muda. Okay, lepas tu kena guna dalam kuantiti yang banyak lah. Kan, jangan takut-takut, kena beranilah. Kena ada ilmu lah. Jangan kau belasah minyak ikan tu. Kak Miza cakap guna kuantiti yang banyak, kau belasah minyak ikan 1 botol. Tak cantik lah, tak betul kan. Jadi kalau macam aloe vera tu setakat hari ni maksimum orang minum 2 botol 1 hari. Sebelum minum 2 botol 1 hari ataupun sebotol 1 hari, latih dulu minum dalam kuantiti 60 ml 3 kali sehari. Lepas tu naikkan sikit-sikit. So macam tu, berpada-padalah. Kan? Janganlah macam kedekut sangat. AVG minum 1 sudu, tak jadilah. Okay, dan kita kena kuasai ilmu produk.
Okey, kita kena kuasai ilmu produk. Ini yang penting. Jangan sampai tak masuk kelas produk. Nak masuk kelas bisnes je. Jadi kalau macam kita ni tak reti nak explain pasal produk, okey, nanti orang tak suka lah nak dengar. Gitu. Apa maksud, apa fungsi lignin? Cuba type apa fungsi lignin? Hui. Apa fungsi lignin? Apa fungsi saponin? Dalam aloe vera gel ada mineral. Apa fungsi mineral dalam AVG tu terhadap badan kita? Boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Oi. Ni boleh jawab ke tak boleh jawab ni? Okey, kalau tak boleh jawab, senang je Kak Miza cakap apa tadi? Lignin, saponin. Pergi dekat kita punya Telegram ni. Lignin. Benda lignin tu sifat-sifat aloe vera, lignin. Nampak ni? Nak mandi hujan tak boleh? Tak boleh. Tak ada siapa-siapa yang jaga. Suruh Angah pergi jumpa Umi, masuk ngadap. Okey, nampak? Lignin, saponin. Apa anthraquinone tu apa fungsi dia? Saponin tu apa? Saponin apa? Nak buat apa? Itulah tak tahu macam mana nak jual aloe vera. Kenalah. Anak CBM kena tahu ni lignin, saponin, anthraquinone, vitamin, mineral. Kacau betul. Faham tak? Tak boleh. Suruh Angah masuk. Aduh, dia kacau pula budak ni. Okey, bye. Saponin sabun semula jadi, lignin penembusan. Yes. Bila kita voice note dengan kita punya prospek kan. Okey bang, abang ada kencing manis kan? Okey, kencing manis ni abang kena ambil aloe vera. Sebab apa? Aloe vera ni dia ada lignin bang. Macam tu. Bila ada lignin ni fungsi dia adalah untuk menembus jauh ke dalam tahap sel kita. Jadi kalau macam abang ambil suplemen yang dia tak boleh tembus jauh ke dalam, rugilah bang. Lepas tu dia ada saponin bang. Saponin dia macam buih sabun. Bayangkan masuk dalam kita punya mulut, pergi ke usus dia macam buih sabun tu. Jadi dia cuci tau kita punya kerak-kerak tu. Itulah tugas saponin. Barulah dia boleh keluarkan kerak-kerak, dia boleh keluarkan toksin. Lepas tu anthraquinone ni pula dia macam melindungi kita punya usus tau. Macam tu. Kan best sikit kau punya penerangan ni, tak adalah macam aloe vera ni bagus. Dia boleh detox, dia boleh cuci usus. Dia memang bagus. Bagus sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia boleh cuci usus. Itu je lah balik-balik kau cakap. Jadi bila kita ada sebut perkataan-perkataan saintifik ni kan nampak macam pandai sikit. Kan? Jadi tugasan untuk semua orang yang nak jadi CBM, hafal sifat-sifat aloe vera. Hafal kriteria yang ada dekat dalam minyak ikan. Okey, jadi Kak Miza harap korang semua pandai gunakan kita punya Telegram channel untuk memandaikan diri sendirilah. Macam tu. Okey. So okey. Minta maaf ya, Udra buat pula. Okey, so kena masuk kelas produk. Kak Miza suka kalau masuk kelas. Korang suka masuk kelas apa? Cuba bagi tahu Kak Miza. Kak Miza nak request ni. Korang suka masuk kelas apa? Kelas produk. Kelas produk siapa yang korang paling suka? Cepat. Skin. Suka skincare. Lain? PCM Sofia. Kan? HQ. HQ pun ada buat kelas produk juga. Skincare. Semua orang suka skincare. Prof Aziz, skincare pun kan. Dr. Adiba, Liana Tan, ni semua pakar-pakar produk ni. Nampak tak Prof Dr. Aziz Ashafi tu profesor doktor tau, CBM tu. Walaupun dia hanya banyak fokus pada produk tapi dia CBM, nampak tak? Orang yang pandai-pandai kan, orang yang pandai-pandai, orang yang hebat-hebat memang suka dekat Forever. Kita ni patutnya kita kena follow orang yang hebat-hebat tu, okey? So ingat sini, dengar sini, percaya je Kak Miza, kau nak berjaya dekat Forever ni kau kena masuk kelas produk. Okay, so masuk kelas produk dan hafal sifat-sifat dan bahan utama dalam produk lignin, saponin, anthraquinone. Okay, lepas tu sebenarnya orang beli ni sebab dia percaya dekat kita. Sebab apa? Sebab dia tengok kita baru dia beli. Macam tu kan. Lepas tu kita boleh gunakan perubahan dekat diri kita ni sebagai untuk personal branding kita. Okay, dan lebih mudah untuk bina kepercayaan orang. Okay, ni Kak Miza tahun 2010 masa aku jadi engineer, lepas bersalin razin. Ni masa ni CBM Najah kahwin ni. Masa CBM Najah kahwin ni. Okay. Dan
Lepas tu bila dah kena touch up sikit kan, dah rajin sikit kan, muka tu dah berubah cantik lah sikit. Kan yang ni sekarang ni tahun lepas ni. Kan. Abang Syarul ada kelas tak? Abang Syarul, okey nanti kita request Abang Syarul Okey, so nombor 1, misi kita nombor 1. Kenapa buat forever? Dengar sini baik. Apa misi buat forever? Misi kita buat forever yang pertama adalah H1, which is nak sihat, nak cantik, nak nampak muda. Supaya orang percaya dekat kita, supaya boleh dapatkan personal branding, supaya orang lebih mudah kita nak close orang. Faham tak? Macam tu. Sebab tu kalau keluar baik. Kalau pergi kebun tu seramai tak apalah macam Kak Miza. Kan kalau kita keluar pergi center ke apa, jangan sesekali serabai-serabai lah kan. Tunjukkan kita punya personality. Okay. So itu yang pertama, H1. Misi yang pertama nak cantik, nak sihat. Apa dia misi yang pertama? Type situ. Misi yang pertama apa? Nak sihat, nak cantik. Okay. Okay. Lepas tu misi yang kedua, duit, wealth, money. Okay. Kita join forever, kita buat forever, kita masuk kelas forever, kita berusaha untuk berjaya dekat forever sebab kita nak kaya. Kita suka duit, kita nak banyak duit. Buat forever, daftar forever, masuk kelas, bukan suka-suka, bukan sekadar nak isi masa lapang, bukan sekadar aku nak buat part time, aku nak dapat 200-300, dapat beli pampers anak jadilah, dapat bayar bil jadilah. No! Okay, misi kita buat forever, join forever adalah untuk nak dapat banyak duit, nak kaya. Okay. Ni bukan tempat nak cuba nasib. Cuba-cubalah. Kan ni. Sebab tu Kak Miza tak berapa gemar ni kalau orang cakap cuba-cuba ni. Bukan. Kita bukan cuba-cuba. Engkau masuk sini memang untuk jadi jutawan. Ni ada 90 orang jutawan di depan mata Kak Miza ni. Amin. Jutawan yang baik hati, banyak bagi manfaat. Dah bagi, cepat-cepat lupa. Okay. So, mesti fight nak untung 1 juta. Buat forever ni, matlamat utama kita, aku nak try test. Macam mana kalau untung 1 juta tu? Siapa yang dah pernah untung 1 juta? Siapa pernah untung 1 juta depan mata Kak Miza ni? Belum lagi kan? Dekat sinilah tempatnya untuk korang semua sekali untung 1 juta. Ini bukan tempat cuba-cuba nasib. Ini bukan untuk buat income 200-300. Bukan. Ini memang nak untung 1 juta. So Kak Miza nak ajar korang untung 1 juta. Kenapa Kak Miza nak ajar? Sebab aku dah rasa 1 juta kan? Jadi aku nak ajarlah korang semua sekali buat 1 juta. Seronok sebenarnya. Okay. Dan Kak Miza nak anchor, nak pasakkan dekat dalam hati korang, dalam kepala ni, sebenarnya 1 juta tu bukan wang. Kenapa 1 juta bukan wang? Dekat forever 1 juta bukan wang. Kenapa dekat forever 1 juta bukan wang? Dekat tempat lain 1 juta wang. Tapi dekat forever 1 juta bukan wang. Kenapa? Dulu Kak Miza tak percaya. Tapi lepas Kak Miza dapat 2 juta, ni sekarang tengah dalam proses untuk mendapatkan 3 juta pula. Memang Kak Miza percaya sebenarnya dekat forever ni nak dapat 1 juta senang. Jadi 1 juta tu bukan wang. Faham? Kita semua boleh dapat 1 juta. Kalau Kak Miza dah touch 1 juta, korang semua Kak Miza akan bagi kau rasa 1 juta. Tapi untuk korang yang sabar dan yakin dengan forever. Okay? So, nampak tak? Ini semua, ini orang nak wang, nak duit. Ni Faiz, Anis, dia suka duit. Dia nak duit. Sebab tu dia dapat duit. Dia datang sini, dia nak tengok berapa banyak duit yang dia boleh dapat. Sebab tu, tahun ni sampai bulan 9, dia dah untung 81,000. Baru beli rumah 1 juta. Baru beli Mercedes. Dia datang forever dengan niat, dengan misi yang betul. Dia tahu misi apa dia nak kena fight dekat forever ni. Ohayou gozaimasu. Nak jawab apa Faiz? Aku tak kerti jawab ni. Aku kerti jawab dua itasimasu je. Faizu desu. Kan dah keluar dah cakap Jepun. Kan aku balang dengan Jawa kan. Okay. Ini budak ni. Dia buat forever. Dia memang betul-betul nak duit. Nampak? Daripada bulan Januari sampai bulan September, dia dah untung 118,000. Sebab tu Kak Miza nak bagi bukti dekat korang semua sekali yang kata alah aku nak cuba-cuba nasib je kat forever. No, ini bukan tempat cuba nasib. Kau join sini, kau masuk dekat forever, join Al-Rajak Circle, kau memang nak kaya. Memang nak jadi jutawan. Nampak? 118,000. Then kalau dapat income macam ni, nampak tak? Kalau dapat income macam ni kan seronok. 231,000 ni daripada bulan Januari. Ini fresh tau. Ini income tahun ni tau, bukan tahun lepas tau. Nampak tak? Daripada Januari sampai September, campur dengan pampasan, kan dia tak berhenti kerja. Ni orang tak berhenti kerja. Dia tak berhenti buat bisnes forever. Dia masih buat forever tapi dia dapat
dapat pampasan. Nampak tak ni? Dan pampasannya makin banyak. Moshi konnichiwa. Aduh, hai. Kan? Jadi, betulkan misi masing-masing, betulkan niat masing-masing. Kita join Forever hari ini sebab kita nak kaya, nak jadi jutawan, nak rasa macam mana untung 1 juta. Boleh? Okey, misi yang pertama kita nak sihat dan cantik. Misi yang kedua kita nak kaya, nak banyak duit, nak jadi jutawan, nak fight macam mana untung 1 juta. Kita nak tengok betul ke 1 juta bukan wang. Okey. So ini misi yang kedua dan misi okey, sebelum misi yang kedua tu, sebelum misi yang ketiga Kak Miza nak bagi tahu korang ini bukti-bukti orang yang apa? Yang betul-betul nak kaya. Budak ni, ya Allah, hai. Kan ni baru nak ambil Mustang ni. Budak ni SPM je. Cakap pun tak pandai tapi tengok apa yang dia dapat tahun lepas. Nampak tak? Okey, sebab apa? Sebab misi dia nak kaya. Dia nak duit, dia suka duit, dia nak banyak duit. Nampak? Dia untung 1 tahun 1 juta. Okay, so kalau dia boleh untung 1 juta, korang pun boleh untung 1 juta. Siapa yang nak untung 1 juta ni? Cuba type, saya pasti untung 1 juta. Saya pasti untung 1 juta. Type. Yang ini, kau tengok ni, korang tengok ni. Ini bukti bahawa sebenarnya 1 juta bukan wang, ni 2 juta. Ini bulan 5 je, belum lagi setahun ni. Saya pasti untung 1 juta, amin. Okay, so Kak Miza nak betulkan korang punya misi semua sekali. Korang buat Forever, masuk Forever, keluar jutawan. Faham? Keluar gimana? Masuk kubur. Kita tak tahu bila kita nak meninggal kan. Jadi kita kena berlumba-lumba untuk jadi manusia yang kaya iman. Kaya harta, kaya iman insya-Allah. Okey. Alright. Kalau kita tak kaya dah macam mana kau nak beli ni semua sekali? Teringin tak? Teringin tak? Cantik tak? Tadi Ain tanya Kak Miza. Ain anak Najah, Along, bila rumah Along nak siap? Ain nak mandi kat sini Along. Along, berapa ni nak bayar rumah ni Along? Berapa ringgit Along nak bayar ni rumah ni si Ain? 1 juta Ain, ringgit dalam hati kami. Ringgit kau cakap ni 1 juta lah rumah ni. Kan? Jadi tak apa, nanti Ain doakan Along, budak kecil kan. Okey? Jadi kalau kita teringin nak macam ni, jadi Forever adalah tempatnya. Jadi korang kena faham misi kita dekat Forever ni nak kaya, banyak duit supaya kita boleh buat ni. Okay, so Kak Miza tengah dalam proses untuk beli tanah yang kedua, 10 ekar, harga dia 500k, belum tawar lagi. Tanah dia jenis pasir campur clay which is good. Okay, dan pokok kelapa sawit dia usia sekarang 11 tahun macam tu. Okay, dan tolong doakan Kak Miza target tahun 2025 sebelum harga sawit jejak 4,000 satu tan, Kak Miza nak ada 100 ekar. Mana dapat? Wallahu alam, aku minta je lah. Okay, so kena berani berimpian. Apa pun yang kita minta, insya-Allah kalau itu baik untuk kita, untuk kesudahan urusan kita masa akan datang, Allah mesti bagi punya. Tapi kalau dia tak bagi, maksudnya ada benda yang tak bagus lah tu. Jadi kita just happy saja, okay? Alright? Kak Miza happy sangat-sangat sebab beberapa hari ni Kak Miza menerima goal setting daripada downline Kak Miza, dan Kak Miza nampak ramai yang nak beli kebun, ramai yang nak beli rumah, nak pakai kereta besar-besar. Lepas tu ada yang nak beli van juga untuk church apa Elina. Kak Miza tak pasal, Kak Miza nampak van je. Van untuk apa sen apa tah. Elina punya apa ni goal setting. InsyaAllah apa yang kita nak semua akan dapat. Okay? Alright, so kita masuk dekat misi ketiga which is freedom. Bebas. Bebas masa. Okey, siapa-siapa yang masih bekerja, dia tak bebas masa. Walaupun duit dia banyak, 20-40 ribu, tapi dia tak bebas masa. Tahu tak? Jadi kita nak banyak masa. Supaya kita boleh bebas buat apa sahaja yang kita suka. Okey, kita tak perlu tengok muka bos lagi dah, dan kita tak perlu apply cuti dah. Macam tu. Okey? Jadi kita nak bebas masa, kita nak banyak masa, kita nak bebas masa supaya apa benda pun yang kita nak buat, kita boleh buat anytime, suka hati kita lah, tak payah minta approval. Okey? Nampak tak? Yang ini. Ini Kak Miza, ini Najah. Kak Mizi kat mana tah? Okey, happy tak? Satu family, ini kita orang semua buat Forever tau. Mizi dia ada kerja sikit lah, dia ada kebun, dia ada kedai kan. Tapi Kak Miza dengan Najah fokus kita orang ke Forever, dan kita orang dah diversify ke kebun. Najah dalam proses untuk dah final stage dah, dia beli tanah sawit 8 ekar.
dekat kawasan Tanjung Sendiri juga. Kita orang memang kerjakan area dekat Tanjung Sendiri sebab dekat dengan kita orang. Okey tak? Apa yang Kak Miza nak cakap dekat korang dekat gambar ni, kita orang sekarang ni satu family dah tak kerja, dah tak ada bos. Suka hati kita orang nak pergi mana. Hari tu, ini kejadian awal bulan 10 hari tu, kita hangkut semua sekali anak beranak cucu cicit Haji Mendan. Tak ada cicit lagi. Okay, jadi pergi balik kampung untuk bersihkan. Yang ni Abang Berong ni dengan kain pelekat dia pergi potong, dia pergi gegaji pokok kelapa ni. Nampak tak? Bebas masa tau. Korang sekarang yang masih kerja tu, nak balik rumah mak pun kena apply cuti. Nak balik tengok mak kot, kena apply cuti. Nampak? Kak Miza tak payah apply cuti. Hari-hari memang nampak muka mak Kak Miza. Hari-hari memang nampak. Abang Berong pun sama. Hari-hari boleh tengok muka mak bapak dia. Ini Kak Miza punya big why dulu. Kenapa Kak Miza sanggup berhenti kerja balik kampung. Sebab Kak Miza dulu 9 tahun duduk kerja kat Dyson. Walaupun Kak Miza duduk dekat Tiram, mak ayah dekat Bukit Wahar, kalau nak balik pun dalam 1 jam je. Tapi Kak Miza rasa berdebar-debar jantung kalau nampak abah call pukul 11. Kau rasa apa kalau bapak kau call pukul 12 malam? Nombor telefon rumah mak ayah kita, telefon kita pukul 12 malam. Apa kau rasa? Apa rasa? Kan? Rasa macam ya Allah kan. Padahal dia nak cakap je. Besok mak datang rumah kau. Besok mak nak ambil anak kau. Tapi kita punya perasaan ni, ya Allah apa benda ni kan. Jadi azamlah untuk jadi anak yang senang-senang, tak payah nak pergi apply cuti-cuti kan, tak payah nak apply cuti, tak payah nak tengok muka bos untuk pergi jumpa mak bapak kita. Itu mak bapak kita tau. Itu mak bapak kita, tapi kita lebih hormat, lebih pentingkan bos kita, kerja kita. Okey? Jadi bos memang bos lah, itu bukan salah dia, tapi silap kita lah. Ni depan mata Business Forever dah ada cantik-cantik, kenapa tak buat betul-betul? Okey? Yang dah tak ada mak ayah, lagilah kena cepat bertindak kan. Macam tu. Okey, so macam Kak Miza cakap minggu lepas, jangan sampai diri sendiri meninggal tak berjaya-jaya lagi. Okey, so yang ini kat kampung jugalah. Ni semua ada. Ni mak Kak Miza, abah Kak Miza, Najah ada, Asrul ada, ni Abang Berong. Ni Kak Miza, ni anak Mizi. Kan seronok ni kita kumpul-kumpul. Ramai-ramai cuti. Anytime, suka hati kita. Ni pagi tadi cakap, jom kita balik kampung. Cakap dengan Najah kan. Cakap dengan adik, jom kita balik kampung. Jom, malam ni jumpa kat kampung. Agak-agak korang lah, kalau korang kerja, korang boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Inilah satu nikmat yang sangat-sangat best. Bebas masa. Tapi nak bebas masa, kena berkorban lah. Belajar, masuk kelas. Percaya cakap Kak Miza, ikut cakap Kak Miza. Macam gitu, okay? So, yang ni. Kan, orang kerja, kita orang pergi mancing. Macam kau kerja kan, kita orang pergi mancing. Dekat atas kelong ni ada line, boleh je kucing. Kan, nampak tak? Jadi korang nampak tak sebenarnya masa depan korang dekat Forever ni sangat-sangat cerah dan korang kena cepat-cepat, kena speed. Macam tu kau. Okey tak? Seronok tak? Nak tak banyak masa? Okay, so inilah Forever. Inilah misi kita dekat Forever. Misi yang pertama nak sihat dan cantik. Yang kedua kita nak banyak duit, nak kaya. Yang ketiga kita nak bebas, kita nak freedom, kita nak bebas masa. Okay, so apa misi kita dekat Forever? Apa 3 misi kita? Semua orang kena boleh hafal. Mesti kena boleh hafal ni. Mesti sampai boleh hafal ni. Kena ingat, apa misi kita dekat Forever? Kan? Misi kita adalah kita nak sihat, kita nak cantik, nak awet muda, kita nak kaya, kita nak bebas, kita nak freedom. 3 misi dekat Forever. H1, W2, F3. Boleh? Jangan sampai diri sendiri meninggal sebelum dapat apa-apa. Sihat, cantik, kaya, bebas. Yes. Okay, dah faham dah apa yang dia nak dekat Forever. Okay, so itulah 3 misi utama kita dekat Forever. InsyaAllah kita akan dapat benda-benda itu semua sekali kalau kita betul-betul nak. Okay, tapi kalau kita tak nak, dia tak dapat juga. Just tengok je, dia tak dapat. Jadi kita kena betul-betul nak benda tu. Baru kita akan dapat semuanya. Okay. So itu saja 3 mission yang kita kena hafal dan kita kena percaya yang kita nak fight dekat Forever ni. Okay, minggu depan Kak Lila dia akan sambung dengan 3 visi. Misi dengan visi dia berbeza. Jadi kena hafal, kena buat, kena percaya. Okay. So
Kak Miza dah cover dah 3 mission dekat Forever. Kita nak sihat, nak cantik, nak awet muda, kaya, banyak duit, banyak masa, dan yang paling penting kita nak apa? Dah sihat, dah cantik, dah awet muda, dah kaya, dah banyak duit, dah banyak masa, kita nak gembira. Kita nak gembira. Gembira. Alah, comel je. Okey, kan kita nak gembira lah. Dan kalau kau kaya tapi kau tak sihat, kau gembira ke? Kau tak gembira. Kan kalau kau sihat tapi kau tak banyak duit, kau tak banyak masa, kau tak gembira juga. Jadi untuk menggembirakan hati kita, kita nak sihat, nak cantik, nak awet muda, nak banyak duit, nak banyak masa, baru kita gembira. Bila kita banyak masa, kita boleh ziarah saudara mara kita boleh terima tetamu anytime, datanglah rumah aku, kan? Macam tu. Okay, so inilah yang korang akan dapat dekat Forever. Kena yakin ini yang korang akan dapat dekat Forever. Okay, so apa ni? Last slide Kak Miza. Okay, carilah tempat yang dirimu dihargai, bukan sekadar diperlukan, kerana ramai yang mencarimu ketika perlu, tapi mereka lupa cara untuk menghargai. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Cuba cakap. Betul Kak Miza. Kita kena cari tempat yang kita kena hargai. Kalau tempat tu dia tak hargai kita, kalau orang tu tak hargai kita, kita jangan pergi kat dia, kita jangan pergi tolong dia. Siapa setuju? Setuju sangat. Setuju? Setuju Kak. Setuju. Setuju. Semua setuju? Ada yang tak setuju ke? Okay. So sebenarnya statement ni, carilah tempat yang dirimu dihargai, bukan sekadar diperlukan. Okay, maksudnya kita kena pilih-pilih orang. Orang kalau kita tahu dia tak hargai kita jangan pergi kat dia, kita jangan tolong dia. Dan statement ni sebenarnya adalah statement yang Kak Miza pernah amalkan dulu, dan dulu pun Kak Miza macam inilah Kak Miza. Kalau orang tu tolong aku akan tolong dia. Kalau dia hargai aku akan hargai dia. Okay, so siapa yang kata sangat setuju tu, Kak Miza nak paksa korang untuk pangkah statement ni. Okay, siapa yang kata sangat-sangat setuju tu, Kak Miza nak korang pangkah statement ni. Sebab Kak Miza pun pernah pangkah statement ni. Okay. Alamak, terkena aku badan muka. Okay. Dengar sini baik-baik. Kita manusia biasa yang bukannya baik sangat, yang Allah bagi pengalaman, bagi ujian berperingkat-peringkat. Okay. Sebenarnya okay, orang yang banyak memberi, dengar sini baik-baik. Orang yang banyak tolong orang yang paling banyak memberi, dia tak pernah nak kira-kira siapa yang hargai dia, siapa yang cakap terima kasih kat dia, siapa yang bagi rewards kat dia, siapa yang pergi bodek-bodek dia tak pernah ingat pun. Dengar sini baik-baik. Okay. Jadi kita jangan letakkan statement ni dekat diri kita. Kak Miza dulu letakkan benda ni kat dalam diri Kak Miza. Dia menyebabkan Kak Miza rasa sakit hati kalau orang tu tak cakap thank you kat aku. Ini Kak Miza dulu. Jadi kalau sekarang ni, ini korang pangkah. Okay, kita nak jadi jutawan yang baik hati, yang nak bagi manfaat dekat semua manusia. Naik rumah aku. Faham tak? Kita tak nak pilih-pilih orang. Silent pun kita tolong, downline kita tolong, upline kita tolong, manusia apa-apa pun kita tolong, insya-Allah. Okay? Pangkah pujuk hati untuk pangkah statement ni. Okay, kita tak nak pilih-pilih orang. Kalau kita dah ajar, kau bayangkan Kak Miza ni, agak-agak korang lah dah berapa ramai Kak Miza ajar. Dan agak-agak korang yang Kak Miza ajar ni semua AUC ke? Aku tak kisah, lataklah kau. Kau siapa? Kau AUC ke? Kau bukan ke? Aku belasah ajar. Kan? Kak Miza pun tak faham tak? Jadi untuk menjadi seorang leader yang sentiasa bergembira, jangan pergi cakap kalau aku ajar kau kena cakap thank you kat aku. Jangan. Nanti kita tak gembira. Okay? Nanti kita tak gembira. Siapa ada
sesi ketiga. Nanti tengok record balik semula, ada recording tu. Okey tak apa, kita yang orang cakap apa pernah buat silap, okey, bukan bermakna kita buat silap tu kita tak mampu nak jadi manusia yang baik, tidak. Okey, Allah sentiasa Allah kan maha pengasih, maha penyayang kan. Walaupun kita ni mafia ke kan, walaupun kita ni mafia tahap mana, walaupun kita ni dulu apa benda lah, segala jenis kejahatan yang kita buat kan, setiap hari kita minta Allah supaya kita ni kita boleh tingkatkan ibadah kita lebih ingat kepada dia, kita lebih bersyukur kepada dia. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang, lebih bahagia, lebih gembira. Kita tak kisah siapa pun orang tu kita bagi apa yang kita nak bagi dan kita cepat-cepat lupa. Boleh tak janji yang Kak Miza lepas ni dah bagi lupa? Tak payah nak harapkan penghargaan manusia. Boleh tak? Boleh tak? Apa tu Haji Mendan? Dah bagi boleh lupa tak? Sorang-sorang masuk dalam aku punya bilik ni. Tadi Udra ni atuk Udra pula. Okey. Dekat Aljaz Circle, ingat ini misi kita. Misi dekat Forever, nak sihat, nak cantik, nak kaya, nak bebas masa. Dan bila kita ada tiga-tiga ni, insya-Allah kita mesti boleh capai mission 2455. Kita nak jadi jutawan yang baik hati, yang dah bagi lupakan, yang tak nak harapkan langsung penghargaan manusia. Kita nak harapkan kasih sayang, kita nak harapkan redha dan rahmat Allah sahaja, Tuhan kita insya-Allah, dan mati nanti kita nak masuk syurga tanpa hisap. Kak Miza harap korang dapat rasa, dapat tangkap, dapat masukkan dekat dalam jiwa korang apa yang kena nak cakap hari ini. Sebenarnya yang Kak nak cakap adalah jangan harapkan penghargaan manusia. Jangan. Kalau kita harapkan penghargaan manusia, nanti kita kecewa. Kan? Nanti kita akan kecewa yang amat sangat. Jadi kita dah bagi, kita lupakan. Dia macam Abang Berong lah. Dia dah bagi aku makan, dia dah bawa aku jalan-jalan kan. Dia lupakan. Jadi bila lupa tu nanti dia cakap macam ni lah. Abang nak pergi kamera naik motor boleh? Nanti aku cakap lah, boleh? Bawa noise sekali. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Okay, ada lagi tak slide aku ni? Ada habis dah. Okay. So, Kak Miza dah habis dah slide Kak Miza. Tolong letakkan dalam hati yang paling dalam. Okay, jangan harapkan penghargaan manusia sebab manusia tak pandai nak nak membalas. Okay, Fikri kan dah bagi makan dekat anak bini kan. Naik motor jauh-jauh kan, basah kuyup kadang-kadang. Jangan mengharapkan balasan daripada Zira tu kan. Macam tu nanti Allah balas yang setimpal, yang sepatutnya dibalas dekat kita. Kadang-kadang bila kita, contoh Kak Miza mengajar Kak Lila kan, balasan tu Kak Lila yang bagi. Dia jadi downline yang baik, yang dengar kata kalau macam tak bersetuju pun dia cakap dengan perkataan yang baik-baik kan. Ada kala kita ajar orang tu tapi dia tak berjaya, dia tak dengar kata, tapi Allah bagi daripada rezeki yang lain pula. Jadi kesimpulannya jangan mengharapkan penghargaan manusia, haraplah penghargaan daripada Tuhan kita insya-Allah. Okay. So Kak Miza nak buka sesi soal jawab. Kalau ada soalan, korang boleh type, boleh angkat tangan ataupun boleh mute. Kak Miza benarkan korang bercakap. Ini kita ada, Kak Miza bagi 10 minit lah sebelum pukul 4 kita habis. Sebab petang je lagi Kak Miza nak pergi main bowling. Okay, siapa-siapa nak main bowling, tunggu Kak Miza kat kota. Orang yang banyak memberi, dia takkan ingat siapa yang akan menghargai dirinya. Tak say thank you pun tak apa. Macam tu. Benda ni, bila kita dah bagi, kita lupa. Benda ni, dia ambil masa sikit untuk kita biasakan dengan apa statement ni. Ingat senang ke? Aku dah ajar kau dah kaya raya, tiba-tiba kau lupa aku. Ingat senang ke nak delete? Dia tak senang, tapi kita boleh latih diri kita untuk buat benda ni. Okey, bagi lupa. Macam tu. Okey? Sebab tu kalau nak tolong orang, nak bagi duit, bagi yang kita rasa macam yang dia tak bayar pun tak apa. Okey, insya-Allah kita boleh latih diri kita untuk menjadi manusia yang baik insya-Allah. Kak Miza bukan orang yang baik, serius. Kan kan? Aku tak apa nak baik sangat mah. Baik eh? Anak yang baik-baik ke? Baik sangat. Wajib tu wajib. Serius, Kak Miza tak baik. Kan, dulu zaman-zaman abah cari besi buruk kan, aku fikir habiskan air dia, main-main kan, dah habis dia orang haus. Jadi nampak baik tak ada, Kak Miza tak
tak apa nak baik sangat. Cuma berusaha untuk jadi manusia yang lebih baik lah. Dan gembira selalu. Okay, baik Kak Miza. Kita latih diri jadi lebih baik dari yang dulu. Okay. So ada soalan tak? Ada soalan? Ini kat YouTube ada soalan tak? Aku tak tengok kat YouTube. Sian korang. Okay, habis dah tak soalan? Kita boleh habiskan kita punya kelas sampai sini je. Setuju ke? Belajar memaafkan segala kesilapan orang lain pada kita. Okay. So yes, kita kena belajar maafkan orang. Kan? Macam tu. Kak Miza dulu kalau macam bila bercakap tu, Kak Miza je yang nak menang tau. Kau takkan menang kalau cakap dengan aku. Dulu lah. Teruk tu perangai. Kan? Ada yang raise hand? Siapa yang raise hand? Alamak. Sekejap siapa yang raise hand? Raise hand. Ada ke? Oh Fikri. Dah boleh. Oh alah kesiannya. Okay, dah boleh unmute dah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi Cik Madan. Kak nak tanya kalau misalnya kalau ada PM kan. Lepas tu kita dah terangkan semua, kita bagi produk apa yang nak guna. Contohnya macam gaun. So kita bagi nektar kan. Kita dah bagi 3 jenis. Nektar dengan apa? Nektar lagi apa? Royal jelly. Royal jelly. Tak hafal. Tak hafal pula. Misalnya kalau dia kata dia nak nektar je dulu, dia nak cuba nektar dulu, kita just bagi ke kita nak tekankan juga kena ambil semua? Dia macam ni tau. Kalau orang tu, kalau orang tu dia faham semua manfaat yang dia akan dapat daripada produk yang kita suggest tu, dia akan ambil. Sebenarnya kalau dia cakap nektar saja, dia tak faham dia tak faham apa fungsi royal jelly. Orang gout tak ambil royal jelly tak boleh. Sebab royal jelly tu dia ada vitamin B5 ke B6? B5 yang akan pecahkan kristal asid urik dia. That's why benda ni nak kena highlight dekat dia. Kalau kita just tunjuk gambar itu je, dia tak faham. Okay, jadi setiap produk dia punya kegunaan dekat setiap penyakit tu dia berbeza-beza. Jadi kalau orang gout, bagi dia gambar nektar, apa fungsi dia, bla 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 bla. Kena teks, kena bagi gambar, kena cakap, voice note suara kita. Lepas tu kalau artik C pula, sama juga kena cakap, kena relatekan kenapa orang gout dia kena makan artik C. Lepas tu orang gout kenapa dia kena makan royal jelly. Lepas tu kita bagi ekstra. Ada bajet kau boleh ambil vitamin C. Kenapa orang gout kena ambil vitamin C? Jadi dia ada 2 portion tau. So dia akan ambil yang nektar, artik C dengan royal jelly. Okey Kak. Okay. So saya tak bagi dia cukup ni lah apa. Kau punya information dekat dia tu belum cukup power tu. Tapi boleh cuba lagi lah. Tapi daripada tak berjaya jual apa-apa, baik kau bagi je. Jadi nektar tu masa dia guna kau belasah bagi banyak-banyak biar dia terkencing-kencing. Okey Kak. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Kak Miza, kalau orang tu dia ada booth kan, dia jual macam-macam dah produk. So, apa yang boleh dan yang paling akan menarik minat dia supaya dia join buat forever, GEP confirm akan cakap ke dia. Tapi nak yang lagi power supaya berminat dia nak buat bisnes ni. Dia macam ni orang yang dah buat bisnes macam-macam, campur-campur produk ni, kita wajib GEP kan dia. Orang yang macam Kak Su, macam Kak Dina, dia jual macam-macam tau. Orang macam ni, dia fokus kepada B2C. B2C mana boleh kaya, mana boleh jadi tawan. B2B yang boleh jadi tawan. Jadi kena bawa GP, Purnama kena tengok dekat mana yang boleh masuk dekat dia punya case tu. Kita kan ada banyak soft sell kan. Mungkin boleh masukkan software nak berhenti kerja ke, YouTube marketing ke, tips pilih bisnes ke. Macam tu, okey. Kak Miza, kalau dia minta bajet dari case fikir tu, nak bagi yang mana satu dulu? Dia sebenarnya macam ni. Orang yang biasanya orang akan beli yang paling murah sekali. Tapi kalau kita terangkan dengan bagus semua sekali, dia akan beli semua sekali. Kak Miza memang
biasa close 100% punya. Datang cari Kak Miza nak beli ABG je. Tapi bila Kak Miza bagi form upsell, selamatlah dia. Kenapa kita nak kena bagi yang banyak? Sebab kita nak tolong dia betul-betul sihat. Kalau kita bagi satu saja, dia tak sihat pula tu, dia tak dapat result, nanti dia kata produk kita tak bagus. Okay? Okay, Kak Hasya. Macam yang Miza cakap tadi, kenapa dia beli ABG sahaja? Kenapa dia beli satu saja? Sebab kita punya kepakaran tu hanya terangkan pasal ABG. Kita terangkan artik C, dia tak rasa perlu pun. Penerangan kita tu, dia tak rasa perlu untuk dia beli. That's why dia tak beli. Kalau dia rasa sangat-sangat perlu, dia akan beli. Macam itu. Okay, so jadi kena tambahkan lagi info ilmu produk tu. Di samping kita kena tambah ilmu bisnes jugalah. Okay? Boleh? Boleh? Okay, yang dekat YouTube ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, dah puas hati dah? Puas hati? Okay? Okay, Kak Miza nak fun-fun je dengan korang hari ni. Ini dah nak habis. Siapa yang nak keluar boleh keluar. Tapi Kak Miza nak fun-fun je dengan korang semua sekali. Kak Miza nak fun-fun. Sebab Kak Na dah ingatkan tadi kan? Jadi Kak Miza nak fun-fun je dengan korang semua ni. Sekejap. Kejap. Kak Miza nak bagi satu gambar. Dalam masa 5 saat, korang tengok dekat sekarang ni korang buka tapak tangan kanan korang. Korang buka dekat tapak tangan korang. Okay? Buka tapak tangan korang, Kak Miza nak tengok. Korang yang mana satu? Kalau A, type A. Kalau B, type B. Kalau C, type C. Kalau D, type D. Okay? Cepat. Kak Miza nak tengok. Ramai B ya. Aduh A. Kak Na A ke Kak Na? Woi, Kak Na pemarah. Pemarah ke peramah? B, C. Oh, C pemalu B. Saya C. Saya C Kak Miza. B. A, B, C. Dah sudah A, B, C. B, C. A, B, C. B, C. Masya Allah, apa yang sudah terjadi? Semua B, ya Allah. Okey lah C, B. Oh, dah belum B. Saya punya macam tak sampai. Kalau tak sampai dia kena macam kecilkan sikit tu. Nanti dia akan nampak bayang-bayang ke atas ke bawah. A plus B, C, B. Okey dah cukup lah. Okey, ini bukan ilmu telik nasib ke apa, tak ada. Ini cuma gurau-gurau je. Tapi Kak Miza rasa macam betul lah pula. Kak Miza rasa macam betul. Kak Miza rasa macam betul. Dan Kak Miza punya Kak Miza punya dekat D tu. Aku pun rasa betul sebab aku ni rajin. Rajin okay, so Kak Miza punya bukan A, bukan B, bukan C, bukan A, Kak Miza punya D. Apa D? Apa D? Weh, ada pula. Okay, so itu Kak Miza. Kalau Kak Miza tak share pun, Kak Miza rasa korang tahu kot Kak Miza macam satu. Aduh, kan? Sebenarnya Kak Miza jenis orang yang tak berapa nak rajin sangat. Okay, Kak Miza selalu cakap dengan korang, Kak Miza tak rajin sangat. Kak Miza akan buat benda yang simple-simple. Tapi walaupun Kak Miza tak berapa nak rajin sangat, tapi Kak Miza dah buktikan Kak Miza dah jutawan. Dah tolong jutawankan ramai orang dah pun. Okay, so tak kisahlah kita yang mana satu. Apa yang Kak Miza nak bagi tahu dekat korang semua sekali, manusia dia berubah kepada yang lebih baik. Manusia, especially umat Nabi Muhammad ni, dia berubah kepada yang lebih baik. Sebab Nabi Muhammad masa dia nak meninggal, dia dah doakan kita semua sekali dah. Mati kan. Dia doa untuk kita sekali. Jadi bila nampak orang yang tak berapa nak bagus, orang yang pemarah, pemalas, pemalu kan, yang tak berapa nak rajin sangat kan. Jadi kita jangan terus judge je. Confirm kau tak boleh berjaya. Kan, manusia berubah kepada yang lebih baik. Kalau orang tu sekarang kita nampak dia tak baik, okay, jangan terus cop confirm neraka. Tak boleh. Confirm tak jutawan. Tak boleh. Okay, so kita happy je. Okay, kita happy sahaja dengan apa yang terjadi dekat kita. Okay, kita dijadikan atas muka bumi Allah ni untuk bergembira sahaja. Tapi kalau kita tak gembira,
Kalau sesuatu perkara tu membuatkan kita tak gembira, bermaksud kita tak ada skill untuk bergembira dan kita kena belajar macam mana nak gembira selalu. Okey, nak habis dah. Dah kenapa nak pukul 4 Kak Miza nak pergi main bowling ni. Aduh. Okey, besok malam kita buat coaching lagi untuk PN Kak Miza. Okey, so Kak Miza nak minta maaf banyak-banyak. Okey, Kak Miza mengaku Kak Miza tak berapa nak rajin sangat. Kak Miza mengaku Kak Miza tak berapa nak hebat sangat. Kak Miza orang biasa-biasa je. Okey, Kak Miza minta maaf sangat-sangat kalau sepanjang korang kenal Kak Miza buat korang terasa hati, Kak Miza buat korang rasa tak best. Kak Miza minta maaf sangat-sangat. Okey, so jauh dalam hati Kak Miza ni, Kak Miza cuma nak nampak korang senyum. Kak Miza nak nampak korang senyum dan terus gembira. Itu yang Kak Miza nak. Tak kisahlah korang nak apa, tapi Kak Miza nak senyumkan korang. Okey, dan Kak Miza tahu seorang pakar kan, pakar bedah lah contoh, pakar bedah, bukan semua orang yang dia bedah hidup, ada juga yang mati. Memang Kak Miza niat nak senyumkan orang, tapi ada juga manusia yang tak boleh senyum. Jadi Kak Miza tak boleh nak apa-apa, tapi jauh dalam hati Kak Miza nak bahagiakan, nak gembirakan semua orang. Okey, so minta maaf salah silap Kak Miza. Dalam doa Kak Miza, insyaAllah ada korang semua sekali. Okey, jadi minta tolong doakan Kak Miza supaya Kak Miza sihat, Kak Miza kuat semangat, Kak Miza banyak ilham, banyak ilmu. Kak Miza semangat nak tolong korang sampai bila-bila insyaAllah. Okey, so doakan walaupun Kak Miza dah kaya raya, dah dapat beli 100 ekar, 1000 ekar pun Kak Miza masih tetap lagi semangat nak tolong semua orang insyaAllah. Okey, so minta maaf salah silap Kak Miza manusia biasa je. Yang banyak kesilapan. Jadi minta maaf sangat-sangat. Yang baik tu datang daripada Allah, yang tak berapa nak baik tu datang daripada ketakbetulan Kak Miza sendiri. Kak Miza mengaku. So kita sampai sini dulu. Kak Miza serahkan korang semua sekali. Yang kata je nak berjaya, yang katanya semangat gila nak buat forever ni, Kak Miza serahkan korang semua sekali. Korang dah belajar ini, Kak Miza serahkan korang dekat Allah. Okey, insyaAllah Allah akan bagi rezeki yang paling baik untuk korang semua sekali. Dan orang yang berusaha pasti akan rasa nikmatnya gembira insyaAllah. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti dekat lain-lain masa. Okay. So, bye-bye. Bye. Kak Miza tak sempat nak prepare lagi. Terima kasih Kak. Bye-bye. Terima kasih semua. Okay, jumpa kat kota main bowling. Terima kasih Kak Miza. Sama. Terima kasih Miza. Sama. Terima kasih Sifu. Sama. Miza. Sama. Kau apa bowling? Lepas tu aku nak berempit, jangan beritahu siapa. Cepatnya habis ni. Miza, join sekali. Siapa tu? Jauh sangat nak join ni. Salam Allah.